Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kali ini dalam tajuk yang seterusnya, iaitu tenaga bahagian yang kedua. Tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perubahan bentuk tenaga dari satu bentuk ke bentuk yang lain boleh ditulis dalam satu persamaan. Simbol anak panah bermaksud berubah kepada, manakala simbol tambah bermaksud dan. Kita lihat bagaimana perubahan bentuk tenaga ditulis dalam aktiviti semasa mengayuh basikal. Semasa mengayuh basikal, tenaga kimia daripada makanan berubah kepada tenaga kinetik. Dalam makanan kita ada tenaga kimia. Tenaga ini akan memberikan tenaga pada badan untuk bergerak. Jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Semasa menghidupkan televisyen pula, tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga cahaya dan bunyi. Jadi persamaan perubahan tenaga boleh ditulis seperti berikut. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Jadi kita tuliskan di situ tenaga elektrik, anak panah, tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Ini adalah kerana bila kita sambungkan switch, sambungkan plug ke punca plug, kita buka switch, terus terdengar bunyi dan nampak imej pada skrin televisyen. Jadi di sini kita akan letak simbol tambah yang bermaksud dan. Semasa menyalakan api pula, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan bakar akan berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Jadi persamaan yang boleh ditulis ialah tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Semasa terjun dari tempat tinggi. Semasa terjun dari tempat tinggi ke dalam air, contohnya apabila kita berdiri di tebing laut, tebing sungai, atau pada papan lompat di tepi kolam renang, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan kemudian berubah kepada tenaga bunyi. Tenaga keupayaan ada pada objek yang berada di tempat yang tinggi. Kemudiannya ia akan berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik pada orang yang sedang melompat adalah pada pergerakan melompatnya. Dan apabila dia jatuh ke dalam air, akan terdengar bunyi. Maka persamaannya ialah tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Semasa menyalakan lampu suluh, tenaga kimia dari bateri akan berubah kepada tenaga elektrik. Kemudian tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Persamaan yang boleh dibuat ialah tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Tenaga haba ni dapat dikesan jika kita pegang pada permukaan depan lampu suluh, akan terasa sedikit panas. Semasa menggunakan kalkulator suria pula, kita boleh melihat perubahan bentuk tenaga daripada tenaga suria yang diperolehi daripada matahari berubah kepada tenaga elektrik dan berubah lagi kepada tenaga cahaya. Tenaga suria daripada matahari. Kalkulator suria tidak boleh berfungsi jika di dalam gelap.
perlu kenakan cahaya matahari. Kemudian cahaya matahari ini akan berubah kepada tenaga elektrik. Tenaga suria daripada cahaya matahari akan berubah kepada tenaga elektrik. Ada litar di dalam kalkulator. Dan tenaga elektrik ini kemudiannya akan berubah kepada tenaga cahaya. Tenaga cahaya yang kita nampak itu adalah tulisan yang terpapar. Ketika kenderaan bergerak pula, enjin kereta mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Tenaga kimia ada di dalam minyak petrol. Tenaga ini akan berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah tenaga yang ada pada objek yang bergerak. Semasa fotosintesis juga terdapat perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Semasa fotosintesis, tumbuh-tumbuhan mengubah tenaga cahaya kepada tenaga kimia yang tersimpan sebagai kanji. Tenaga cahaya daripada matahari ini akan diproses di dalam proses fotosintesis dan menghasilkan kanji. Kanji ini adalah bahan kimia. Biasanya kanji tersimpan di dalam buah, dalam ubi, biji-bijian, daun, bunga dan hampir semua bahagian tumbuhan. Daripada contoh-contoh di atas berkaitan dengan perubahan bentuk tenaga, kita boleh lihat tenaga sebenarnya tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi ia boleh berubah bentuk. Tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ia tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Seterusnya kita tengok pula sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Sumber tenaga yang telah kita pelajari sebelum ni boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu tenaga yang boleh dibaharui dan tenaga yang tidak boleh dibaharui. Tenaga yang boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Manakala tenaga yang tidak boleh dibaharui adalah sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Sumber tenaga yang boleh dibaharui. Yang pertama ialah matahari. Matahari adalah sumber tenaga yang sentiasa ada. Yang kedua ialah ombak. Ombak wujud secara semula jadi. Tak ada siapa yang cipta ombak dan ia tidak boleh dimusnahkan. Yang ketiga, air. Air pun sentiasa ada di persekitaran kita. Yang keempat, angin. Angin tidak terhad dan sentiasa ada. Angin takkan habis. Cuma dia akan berada di lain-lain tempat sahaja. Dan yang kelima ialah biogesium. Biogesium sentiasa ada kerana berasal dari bahan semula jadi. Biogesium ini adalah bahan buangan daripada tumbuhan dan juga daripada haiwan. Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui pula terdiri daripada bahan api fosil. Bahan api fosil seperti arang batu, gas asli dan petroleum akan habis satu hari nanti. Yang kedua, bahan nuklear. Bahan nuklear seperti uranium adalah terhad. Bahan-bahan ini terhasil berjuta tahun yang lalu. Proses penghasilannya mengambil masa yang lama. Pada hari ini kita menggali petroleum
dan gas asli serta arang batu untuk digunakan sebagai sumber tenaga. Suatu hari nanti, semua sumber-sumber ini akan kehabisan dan ia mengambil masa berjuta tahun lagi untuk dihasilkan. Setelah kita ketahui ada sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui, maka kita kenalah berhemat semasa menggunakan tenaga ini. Kebanyakan tenaga yang kita gunakan hari ini adalah daripada sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Tenaga ini akan habis suatu hari nanti, maka kita perlu berhemat, iaitu berjimat cermat menggunakan tenaga. Di Malaysia, sumber elektrik kita separuhnya adalah daripada arang batu, manakala sumber petroleum digunakan sebagai minyak petrol dan diesel dalam kenderaan bermotor. Cara berhemat menggunakan tenaga ialah yang pertama, tutup suis elektrik jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan alatan elektrik yang kurang menggunakan tenaga. Kebiasaannya alatan elektrik ini mempunyai simbol energy saving pada pembalutnya. Yang ketiga, kita boleh kurangkan penggunaan kenderaan bermotor. Kerap menggunakan basikal atau berjalan kaki. Kempen ini telah dilaksanakan di banyak negara untuk mengurangkan pencemaran udara dan juga untuk memberi kesedaran tentang cara-cara berhemat menggunakan tenaga. Adakah cara-cara lain lagi yang boleh difikirkan? Bagaimana cara berhemat menggunakan tenaga selain daripada yang cikgu terangkan ini? Jika ada, sila terangkan cara yang telah kamu ketahui. Sekian untuk kali ini. Semoga semua dapat mengambil pelajaran dan mengamalkan penjimatan tenaga dalam kehidupan seharian. Berhematlah dalam menggunakan tenaga. Sekian, terima kasih.